Sehingga kan bila cerita tentang Mekah di Madinah pun baginda begitu sebab. Begitulah kecintaan Nabi SAW kepada Makkah Al-Mukarramah. Namun bagaimana pula kecintaan Nabi kepada Madinah Al-Munawwarah ni? Nanti kita akan sama-sama berkongsikan tentang kecintaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, hari ini 7 hari bulan Mac tahun 2022. Kita akan mulakan perjalanan kita daripada Makkah menuju ke Madinah menaiki kereta api, insya-Allah. Perjalanan daripada Makkah menuju ke Madinah ini memakan masa selama 2 jam 15 minit. Jadi inilah kereta apinya. Sebentar lagi kita akan melihat apakah keadaannya di dalam sana. Jadi kita lihat apakah keadaannya di dalam kereta api ini. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah begitu mencabar sekali. Bukan senang untuk orang Makkah menerima segala dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu selama 13 tahun Nabi berada di Makkah, berbagai bentuk ancaman dan dugaan yang baginda tempuh, sehingga baginda diboikot seluruh keluarganya selama hampir 3 tahun. Maka persoalannya, bagaimanakah Nabi boleh begitu bertahan sekali selama 13 tahun? Jawapannya kerana kecintaan Nabi kepada kota Makkah. Saudara, begitu kuatnya cinta Nabi kepada kota Makkah, begitu terserlah khususnya di dalam peristiwa hijrah yang sangat bersejarah. Kita maklum bahawa pada bulan Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian, baginda Nabi SAW telah melakukan hijrah ke Madinah bersama dengan para sahabat. Apa yang menarik adalah sebelum Nabi kita meninggalkan kota Makkah ini, Rasul SAW telah berhenti seketika di sebuah tempat nama Hazwarah. Hazwarah ni di Masjidil Haram, dekat dengan Babul Ajiyad, pintu nombor 6 di dalam Masjidil Haram. Sampai di situ Nabi pandang Kaabah, Nabi mengata, "Allah, innaka la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilallah, walaula anni ukhrijtu minka ma kharajtu." Kata Nabi, demi Allah, wahai Mekah, Nabi bercakap dengan kota Mekah, sesungguhnya kamu, wahai kota Mekah, adalah sebaik-baik tanah Allah dan juga tanah yang paling mulia dan dicintai oleh Allah. Andainya aku ini tidak dihalau daripada Mekah ini, nescaya aku tidak akan meninggalkanmu, wahai Mekah, kata Nabi. Hadis riwayat At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Bayangkanlah Nabi tinggalkan kota Mekah sama seperti kita meninggalkan kota Mekah sekarang menuju ke Madinah Al-Munawwarah dalam keadaan yang terlalu sedih kerana rindu kepada kota Mekah.
begitu laju sekali kereta api kita bergerak pada kesempatan hari ni. Balik pada kisah tadi, para ulama hadis antaranya Ibnu Abi Hatim ada meriwayatkan bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampai di satu tempat namanya Juhfah. Juhfah ni 148 km daripada Mekah. Jadi ketika itu kata ulama, Nabi sudah mula merindukan kota Mekah. Dia dah macam homesick. Lalu ketika itu Allah telah menghiburkan Nabi dengan menurunkan satu ayat, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'adin. Sesungguhnya Allah yang telah mewajibkan kepada kamu wahai Muhammad untuk melaksanakan hukum hakam Al-Quran, maka benar-benarlah Allah akan mengembalikan kamu kembali ke tempat asal. Surah Al-Qasas ayat 85. Para ahli tafsir antaranya Imam As-Suyuti misalnya mengatakan bahawa yang dimaksudkan tempat kembali itu adalah Makkah Al-Mukarramah. Memang benar Nabi telah kembali semula ke Mekah dengan gilang gemilang dalam peristiwa Fathu Makkah. Perkara ini boleh kita rujuk juga dalam perbincangan dalam Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, yang juga ada meriwayat yang sedemikian daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Antara tanda cintanya Nabi SAW kepada kota Makkah Al-Mukarramah adalah sebagaimana riwayat yang disebutkan oleh para sahabat, iaitu Nabi ketika di Madinah terkenal dia memanjatkan satu doa, Allahumma habbib ilaina al-Madinah kama habbabta ilaina Makkah au ashidda. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada kota Madinah ini sebagaimana cinta kami kepada kota Mekah, ataupun jadilah cinta itu lebih daripada biasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah, kita dah pun sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah, menaiki kereta api laju. Syukur kehadrat Ilahi, akhirnya kita tiba di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah pun sampai ke stesen Madinah Al-Munawwarah daripada Makkah Al-Mukarramah. Perjalanan memakan masa 2 jam 15 minit. Sekiranya kita membawa beg yang berlebihan, jadi beg itu akan dihantar perasingan dengan kita, dan untuk nak pick up adalah di kawasan ini sebelah Dunkin Donuts. Saudara, sampai ke Madinah Al-Munawwarah, ingat saya kepada sebuah kisah. Ahli sejarah Islam yang terkenal Imam Al-Azraq cerita tentang kisah seorang sahabat yang bernama Asil Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Asil Al-Ghifari ini dia baru saja berhijrah ke kota Madinah. Dia agak lambat sedikit orang lain, maknanya Nabi dan sahabat dah pun berhijrah, dia baru saja sampai untuk duduk di Madinah. Apa yang menariknya adalah dia mula-mula sampai Madinah Al-Munawwarah, orang-orang Mekah yang dah berhijrah ke Madinah ni semua berkerumun bertanya kepada dia tentang bagaimanakah keadaan kota Mekah masa dia tinggalkan kota Mekah. Jadi dia pun berceritalah, Mekah cantik lagi, sungainya begini, pokok-pokoknya begini dan macam-macam. Sampai Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pun bertanya, macam mana Madinah sekarang? Begitu, yalah, mereka teringat sangat. Bila dah Asil Al-Ghifari cerita begitu, maka kata Aisyah, awak tunggu pula. Nabi tanya selalu sangat nak Mekah. Maka Asil Al-Ghifari pun berjumpa dengan Nabi. Nabi terus tanya, macam mana Mekah masa awak tinggalkan? Oh, Mekah begini-gini, pokok cantik ya Rasulullah, cuaca pun gini, sungai semua bagus. Tiba-tiba Nabi kata, cukup, sudah, jangan bercerita lagi. Nabi sebab, dan Asil melihat bahawa Nabi cintanya kepada Makkah Al-Mukarramah, sehingga kan bila cerita tentang Mekah di Madinah pun baginda begitu sebab. Begitulah kecintaan Nabi SAW kepada Makkah Al-Mukarramah. Namun bagaimana pula kecintaan Nabi kepada Madinah Al-Munawwarah ni?
Nanti kita akan sama-sama berkongsikan tentang kecintaan ini. Wallahu a'lam. Saudara, tentang cintanya Nabi SAW kepada kota Madinah Al-Munawwarah ini memang banyak terakam dalam pelbagai riwayat. Sebab utama Nabi mencintai Madinah ini sendiri adalah kerana Madinah adalah kota Nabi, yang mana Makkah Al-Mukarramah walaupun dia adalah kampung halaman Nabi, tetapi dia lebih identik dengan Nabi Ibrahim AS. Kerana Nabi Ibrahim adalah individu yang berjasa dalam membangunkan Kaabah, dan banyak perkara berkaitan dengan manasik haji misalnya itu dekat dengan kisah-kisah Nabi Ibrahim AS. Tetapi untuk kota Madinah ini, dia identik dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab itu baginda sendiri yang menukarkan nama daripada Yathrib kepada Madinah Al-Munawwarah. Sebab itulah apabila Nabi berjaya menakluk kembali Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah, Nabi tidak terus tinggal di kota Mekah. Selepas selesai urusan di Mekah, Nabi memilih untuk kembali semula ke Madinah Al-Munawwarah, kerana cinta Nabi kepada kota ini telah mula berputik. Sehingga akhirnya Nabi SAW sendiri wafat dan jasadnya disemadikan di bumi Madinah ini. Maka tidak heran kota Madinah ini adalah kota Nabi SAW. Yang pertama. Yang kedua, Nabi juga adalah individu yang berjaya menyatukan suku-suku yang begitu banyak bertebaran di Yathrib ketika itu, menerusi satu perjanjian di dalam piagam Madinah. Dan ini satu kejayaan yang besar. Berjaya menyatukan suku-suku yang berbeza pandangan, selalu bergaduh. Ini satu kehebatan menyatukan rakyat. Yang ketiga, Nabi sendiri adalah orang yang berhasil menjadikan Madinah Al-Munawwarah sebagai pusat peradaban pada zamannya. Sebab itu jarang diangkat ke permukaan bahawa Nabi SAW telah merancang pembinaan kota Madinah ini dengan begitu teratur sekali. Nabi adalah town planner kepada kota Madinah ini sendiri. Sebab itu dalam kitab-kitab sirah kita melihat Nabi SAW telah membagikan Madinah ini kepada beberapa khitah, beberapa kawasan kejiranan yang Nabi wujudkan, dan setiap khitah ini dia memiliki masjid ataupun musalla tersendiri. Dan musalla itu lebih kurang jaraknya 200 meter dengan khitah yang masing-masing ini. Dan zaman itu di sekitar Madinah Al-Munawwarah ada sebanyak 9 buah masjid, dan setiap khitah ini dia ada perkuburan dia sendiri. Sebab itu Nabi ketika dia sampai ke Madinah, dia telah pindahkan pasar Az-Zubair yang terletak lebih kurang dalam 150 meter daripada Masjid Nabawi. Dia pindahkan ke kawasan Thaniyatul Wada' di sebelah kawasan utara, di kawasan Al-Manakhah. Dan ketika itu Nabi SAW telah mengarahkan la tatahajjaru, jangan bina apa bangunan, jangan buat dinding, biarkan dia dalam bentuk open air saja. Cuma pada zaman Khalifah Hisham bin Malik, ini khalifah dinasti Umayyah yang ke-10, barulah dibina bangunan di tapak tersebut. Jadi Nabi rancang pembinaan. Nabi buat banyak pembangunan-pembangunan, termasuklah jalan raya misalnya. Sebab itu di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, prasarana yang Nabi wujudkan ini telah dikembangkan dengan lebih pesat lagi di zaman Sayyidina Umar. Dan Umar telah mewujudkan Al-Amsar, ada pusat-pusat pentadbiran. Setiap amsar itu pula ada khitah, dan setiap khitah itu ada fina ataupun halaman di tengah-tengahnya. Setiap amsar ini dia akan adakan kemudahan, ada masjid, ada darul qaid, ada sohun ataupun courtyard yang dia bina, ada jalan raya. Ketika itu di Madinah, di sebelah utara ada 5 batang jalan utama, Manahjuhal Uzma. Arah kiblat ada 4 jalan, arah timur ada 3 jalan, di sebelah arah barat ada 2 jalan. Dan lebar jalan pun agak besar, 40 hingga 60 zirak, boleh muat 2 ekor unta. Jadi pembangunan-pembangunan ini menunjukkan bahawa Madinah bukanlah sekadar satu bandar biasa saja, tapi dirancang oleh Nabi SAW. Sebab itulah dalam riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, bila Nabi tengok ramai para sahabat yang jatuh sakit ketika sampai ke Madinah. Di Madinah ini, saudara-saudari sekalian, bagi orang yang orang asing yang bukan penduduk asal di Madinah, memang daripada dulu lagi dia akan mengalami sakit bila sampai ke Madinah. Dan ini yang berlaku di zaman mula-mula hijrah dahulu.
Ramai sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Bilal dan beberapa orang sahabat demam yang begitu teruk sekali. Sehingga kan mereka mengadu kepada Nabi, macam mana ni? Kita nak duduk sini tapi orang sakit, lepas sakit. Lalu kata Aisyah, Nabi mengangkat tangan berdoa, Allahumma habib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah wa ashadda wa sahihah lana wa barik lana fi sa'iha wa muddiha wa anqul hummaha faj'alha bil juhfah. Nabi telah berdoa, ya Allah, jadikanlah Madinah ini kota yang kami cintai sebagaimana kami cinta kepada Mekah, tapi jadikan kami lebih sayang lagi kepada Madinah ini. Ya Allah, berilah berkat dalam ekonomi kami, iaitu timbangan mud dan juga sok dan juga mud kami, iaitu ekonomi. Dan sihatkanlah Madinah ini, makmurkan kesihatan Madinah. Wangqul hummaha faj'alha bil juhfah. Tolong pindahkan wabak demam di Madinah ini, pindah ke Juhfah, ya Allah. Juhfah ni kita dah bincangkan dalam perjalanan kita daripada Mekah ke Madinah. Ada satu kawasan nama Juhfah, ni 148 km daripada kota Mekah. Nabi minta Allah pindahkan demam ini ke Juhfah. Ni hadis riwayat Imam Bukhari. Sebab itu kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, penyakit-penyakit memang mudah melanda orang-orang yang baru sampai ke Madinah Al-Munawwarah, terutamanya bagi orang asing yang bukan penduduk asal di situ. Tapi Nabi doakan. Sebab itulah, kalau sampai peringkat orang yang sampai ke Madinah ini, dia sakit sampai dia meninggal dunia sekalipun, Nabi doakan orang ini akan dapat syafaat daripada dia, dan dia akan jadi saksi kepada orang ini pada hari kiamat. Kata Nabi, la yusbir ahadun ala la'wa'iha fayamut. Mana-mana orang yang sabar dengan al-awa', makna kesusahan-kesusahan yang ada di Madinah ini, hingga menyebabkan dia mati, illa kuntu lahu syafi'an au syahidan yaumal qiyamah. Aku sendiri akan jadi pemberi syafaat dan aku jadi saksi kepada dia pada hari kiamat nanti. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kata Syekh Al-Mubarakfuri, al-awa fil lughah asyiddah. Yang makna al-awa ini adalah keras. Keras dari segi apa? Yusibul insan fi badani bisabab syiddatil har wal barad nahwu zalik wa nahwu zalik. Yang dikatakan al-awa ini adalah cuaca Madinah. Yang mana kata para ulama, cuaca Madinah ini ekstrim. Kalau panas terlalu panas, kalau sejuk terlalu sejuk. Macam kita sekarang di Madinah Al-Munawwarah, siang kita antara 30 hingga 37 darjah Celsius. Adapun malam dia drop antara 15 sampai 22 darjah Celsius. Dan humidity, kelembapannya hanya lebih kurang dalam 23%. Berbanding kalau kita di Kuantan, humidity kita 89% tahap kelembapan kita. Dan angin dia begitu kuat, 21 km sejam. Kita di Kuantan angin baru 10 km sejam. Jadi bagi orang yang badan tak kuat, dia akan mudah jatuh sakit. Sebab itu orang batuk, demam di Madinah itu bukan benda pelik. Yang tak batuk di Madinah ni dua. Pertama unta, kedua tiang elektrik. Yang lain semuanya batuk. Kalau kita tak kuat badan kita. Sebab itu Nabi doakan supaya segala musibah, wabak ini ditolak keluar daripada Madinah. Kenapa? Kerana cintanya Nabi kepada kota Madinah Al-Munawwarah ini. Banyak nak diterangkan, tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, perjalanan kita daripada Mekah ke Madinah telah pun sampai. InsyaAllah kita ambil keberkatan, ambil kesempatan untuk menjalankan banyak amal ibadah di kota Nabi yang penuh dengan keberkatan dan cahaya ini. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga pertemuan kita ini sama-sama diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, panjangkan umur kami dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wassi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nishari ab'idna wa waqdi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, murahkan rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkan daripada kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekadar itu
Salam dari bumi Madinah Al-Munawwarah. Moga kita sama-sama dapat terus ziarah dan datang ke kota Madinah ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.